kita menyatakan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Pada kali ini kita dapat bertemu, mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kali ini kita akan cuba membincangkan perkara yang sudah lama kita perkatakan, sudah lama kita bincang, iaitu mengenai bagaimana kita nak membersihkan diri kita daripada sebarang perbuatan syirik. Seperti yang kita sedia maklum bahawa ajaran agama Islam adalah agama tauhid, yakni agama yang berasaskan kepada iman, yang berasaskan kepada akidah menunggalkan ataupun mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala, yang kita tahu bahawa Allah ini maha berkuasa. Maka untuk ukuran sempurna atau tidak Islam kita bergantung kepada sejauh mana kesempurnaan tauhid kita, sejauh mana kita berjaya mengawal diri kita jangan sampai berlaku perbuatan syirik terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Syirik yang boleh berlaku kepada sesiapa sahaja, mungkin disedari dan mungkin tidak disedari. Syirik ini kalau kita sebut dalam bahasa yang mudah, iaitu kita mensejajarkan ataupun kita mempersekutukan atau kita menyamakan sesuatu di kalangan makhluk ini dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah itu Tuhan dan yang lain-lain daripada Tuhan ini ialah makhluk. Tiba-tiba kita beri title kepada makhluk ini sejajar ataupun sama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu dinamakan syirik. Jadi syirik ini boleh berlaku sama ada kalau dari segi pelajaran akidah atau tauhid, dia kata boleh berlaku syirik ini dalam soal rububiyah, boleh berlaku dalam uluhiyah, dan boleh berlaku dalam asma' dan sifat-sifat Allah. Umpamanya kita syirik dalam yang kita sebut rububiyah, iaitu kita mengadakan katalah batu atau pokok, kita sembah dia. Kita menganggap pokok ini adalah kita panggil boleh ada kuasa, ada kuasa boleh menghidupkan kita atau mematikan kita. Padahal yang boleh menghidupkan kita ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata. Yang menjadikan kehidupan kita ini ialah Allah, yang mematikan kita Allah. Tiba-tiba kita rasa ada lagi di kalangan makhluk ni yang begitu sifatnya ataupun begitu keadaannya. Itu yang kita sebut sebagai syirik dari sudut rububiyah, iaitu mengurus, memelihara, mengasuh, mendidik. Ini kerja Tuhan, Tuhanlah yang mengatur bumi kita ini mengelilingi matahari, bulan mengelilingi bumi. Itu rububiyah Tuhan. Dan kita percaya tidak ada makhluk yang lain yang boleh buat macam ni. Itu kalau kita ada percaya bahawa ada makhluk lain lagi yang boleh mentadbir alam seperti yang ditadbir oleh Allah ini, kita syiriklah. Itu yang kita sebut sebagai sifat rububiyah. Kemudian boleh berlaku syirik uluhiyah. Maknanya padahal yang berhak disembah itu, kalau kita terjemah, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang selayaknya disembah melainkan Allah. Maknanya yang lain-lain itu tak layak disembah. Yang layak disembah hanya Allah. Tiba-tiba kita ada lagi penyembahan-penyembahan lain. Kita sembah katakanlah apalah makhluk ni, matahari ke, bulan ke, batu ke, pokok kayu ke,
maka itu dinamakan syirik dari segi uluhiyah. Kemudian ada satu lagi yang kita sebut sebagai syirik dari segi sifat-sifat Allah. Misalnya, sifat Allah itu ada sifat yang kita sebut takabur. Ya. Ini kelayakan bagi Allah, ada sifat takabur. Tiba-tiba kita pakai kepada kita. Sepatutnya takabur ini tak boleh kita pakai. Kesombongan ini tak layak kita pakai untuk jadi sifat kita. Ini hanya layak untuk Allah. Kita pakai pada kita. Jadi oleh kerana itu, sebab itu saya sebut tadi, ada di kalangan kita kadang-kadang sudah melakukan syirik, tapi kita tidak sedar. Ya. Jadi itu yang sebagai mukaddimahnya untuk menjelaskan tentang kedudukan syirik ini. Mungkin dari apa yang saya sebut mukaddimah tadi, timbul persoalan mungkin. Ada sesiapa? Ya, sila. Datuk. Assalamualaikum, Datuk. Ya. Saya Laskar Muhammad Fadil bin Aris dari cawangan Gerakan NPK Kelantan. Ingin mengemukakan satu soalan kepada Yang Dihormati Datuk. Boleh Datuk terangkan bahaya syirik kepada seorang itu, Datuk? Ya, terima kasih. Ini perlu kita perlu tahu bahaya, ya. Apa bahaya ular, apa bahaya singa, apa bahaya. Kita perlu tahu ini. Jadi syirik ini macam mana? Apa bahayanya kepada diri kita? Di antara yang boleh yang kita barangkali kita tidak sedar bahawa syirik ini merupakan satu kezaliman pada diri kita. Ya. Sebab dinyatakan dalam Al-Quran, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah satu kezaliman yang besar. Ya. Pasal apa? Kita sepatutnya meletakkan sesuatu kena pada tempatnya. Kata orang Arab, wada'a syai' fi mahallih. Letakkan sesuatu pada tempatnya. Kalau kita tidak letak sesuatu pada tempatnya, bukan tempatnya, maka itu dinamakan zalim. Maka kalau kita ambil batu untuk jadi Tuhan, ambil pokok kayu jadi Tuhan, kalau kita ambil bulan untuk jadi Tuhan, sebenarnya zalim. Sebab kita meletakkan bukan pada tempatnya. Batu itu hamba lebih rendah daripada kita. Sebenarnya, walaqad karramna bani Adam. Sesungguhnya kami telah muliakan anak Adam. Di bumi ini kitalah tuannya. Bukan pokok kayu. Bukan harimau. Bukan hantu. Ya, tetapi yang menjadi tuannya ialah kita. Jadi kalau kita menganggap hantu itu hebat, sampai beri kepercayaan pada hantu itu semacam kepercayaan kita pada Tuhan, maka zalimlah kita. Ya, itu dikatakan inna syirka la zulmun azim. Itu satu bahaya. Bahaya yang keduanya, syirik ini kalau kita tak sempat taubat, Allah Subhanahu Wa Taala tak akan ampun dosanya. Yang lain-lain masih dengan kemurahan Allah Subhanahu Wa Taala, kalaupun tak sempat taubat, dengan kemurahan Allah Subhanahu Wa Taala masih ada kemungkinan lagi diampun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kalau syirik, sebab itu bila syirik ini, kalau kita tak sempat nak taubat, tak ada harapan lagi. Apa tu? Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalik. Allah tidak mengampun dosa-dosa orang yang melakukan syirik, boleh mengampunkan dosa-dosa yang lain. Itu kita dengar dalam satu hadis bahawa ada orang bunuh orang sampai 99 dan sampai 100 orang, tapi masih diampun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kalau syirik, ini bahaya kepada kita, iaitu Tuhan tidak akan ampun.